Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita masuk pada ayat kita, cuba tengok diagram yang saya sediakan untuk tuan-tuan ni. Kalau tuan-tuan nak screenshot, okey, screenshot sekarang. Okey, baik ya. Baik, kita bahaskan tentang rangkap tuan-tuan ya. Baik, rangkap ada dua jenis. Ada dua jenis. Jenis yang pertama ialah rangkap isim. Betul ke tidak? Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua apa tuan-tuan? Jenis yang kedua ialah rangkap fi'il. Betul ke tidak? Ni jenis yang kedua Baik, kalau rangkap isim Kalau rangkap isim tuan-tuan kena cari berapa maklumat tuan-tuan? Tuan-tuan kena cari dua maklumat. Maklumat yang pertama tuan-tuan kena tengok subjek dia. Yang kedua tuan-tuan kena tengok khabar dia mana. Subjek dia tengah cerita pasal siapa? Kemudian kenapa dengan subjek tersebut? Kalau Ali gemuk contohnya, subjek dia mana? Ali. Khabar dia mana? Gemuk. Tu maksud dia Kemudian kalau tuan-tuan jumpa rangkap fi'il, yang ni tak ada masalah, kita dah biasa buat. Tengok apa ganti nama diri dalam fi'il tersebut. Kan tuan-tuan jumpa fi'il dulu kan? Tengok apa ganti nama diri dia. Lepas tu tuan-tuan tengok ganti nama diri tu rujuk pada siapa? Pelaku dia tu siapa? Kemudian tuan-tuan kena tengok maf'ulun bih dia tu ada ataupun tidak. Ganti nama diri dia siapa? Pelaku dia siapa? Dan maf'ulun bih dia tu ada ataupun tidak. Kalau ada mana? Tu maksud dia tuan-tuan Okey, dia ada penambahan. Nanti kita sambung kemudian tentang baris-baris dia. Tapi ni cuma nak kenalkan pada tuan-tuan tentang rangkap isim dan rangkap fi'il. Baik, tuan-tuan, seperti mana yang saya janjikan tadi, kita akan masuk pada ayat, kita akan ambil semula ayat yang kita bahaskan hari ini. Sebentar tuan-tuan. Sabar. Okey, alright. Okey, kita akan ambil ayat yang ketiga daripada surah Al-Baqarah Kalau tuan-tuan tengok nanti. Ni rangkap yang pertama dulu Kita tak payah bahas sangat tentang ayat ni sebab tuan-tuan semua dah tahu. Kita dah pernah bahaskan ayat ni sebelum ni. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini rangkap yang pertama tuan-tuan Alladzina yu'minuna bil ghaib. Baik, cuba tuan-tuan tengok elok-elok. Alladzina yu'minuna bil ghaib ini rangkap isim ke rangkap fi'il? Cuba tuan-tuan tengok. Ini rangkap isim ke rangkap fi'il tuan-tuan? Ini tentulah rangkap isim. Sebab apa rangkap isim? Sebab rangkap ini dimulakan dengan isim. Orang-orang yang ataupun mereka itu ataupun orang-orang yang yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan yang ghaib. Baik, dalam rangkap isim tuan-tuan kena cari apa tuan-tuan? Nanti saya bawa balik kita punya diagram tadi. Tengok balik tuan-tuan diagram tuan-tuan tadi Kalau rangkap isim tuan-tuan kena cari apa? Rangkap isim. Yang pertama tuan-tuan kena cari subjek dia, yang kedua tuan-tuan kena cari khabar dia mana. Betul tak? Okey, dalam konteks ini tuan-tuan, subjek dia ialah alladzina, orang-orang yang. Betul ke tidak? Orang-orang yang, orang-orang itulah orang-orang itu, orang-orang yang Ini kalau kita bahas ini ialah rangkap ini ialah kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi. Betul tak tuan Gelaran dan fungsi dia gelaran dia apa? Gelaran dia ialah isim mewakili. Betul kan? Dia mewakili siapa? Mewakili orang-orang yang bertakwa. Ingat tak tuan Okey, ini alladzina ini dia merupakan subjek dalam rangkap ni. Dia merupakan apa tuan-tuan? Dia merupakan subjek. Okey, mana khabar dia? Kenapa dengan alladzina ni? Yu'minuna bil ghaib lah. Mereka beriman kepada yang ghaib lah. Nampak? Ini subjek dia, ini khabar dia tuan-tuan. Senang tak? Ini subjek dia, ini ialah khabar dia. Baik, sekarang ni kita pergi pada rangkap yang kedua. Wa yuqimunas salata. Wa yuqimunas salata. Ini rangkap isim ke rangkap fi'il tuan-tuan? Wa yuqimunas salata. Wa yuqimuna salat ni tentulah dia rangkap fi'il. Sebab apa? Sebab dia dimulakan dengan kalimat fi'il yuqimuna. Nampak tak? Mereka mendirikan. Jadi kalau rangkap fi'il tuan-tuan tak ada masalah. Sebab fi'il, saya tanya apa ganti nama diri dia? Mereka rujuk pada siapa? Alladzina ataupun muttaqin ini, betul tak? Ni kita bahas selalu kan tuan-tuan kan? Kemudian ada atau tidak maf'ulun bih? Dalam konteks ni ada maf'ulun bih Mereka mendirikan. Apa yang didirikan oleh mereka? As-salata. Tuan-tuan ingat tak? Ini sesuai untuk jadi maf'ulun bih. Yang pertama dari sudut makna, yang kedua dari sudut pangkat dan baris. Ingat tak tuan-tuan kita pernah bahas So kalau nak jadi maf'ulun bih, dia mesti kena isim, dia mesti kena ujung dia kena baris atas, pangkat dia mesti kena mansub. So dari segi makna pun dia kena sebagai maf'ulun bih, dari segi teknikal pun dia kena sebagai maf'ulun bih. Faham tak tuan-tuan So tuan-tuan lagi sekali saya sebut, kalau tuan-tuan jumpa rangkap isim macam ni, rangkap isim macam ni, alladzina yu'minuna bil ghaib, tuan-tuan kena cari dua benda. Yang pertama tuan-tuan kena cari subjek, yang kedua tuan-tuan kena cari khabar. So ini subjek dan inilah khabar dia. Faham tak tuan-tuan Ini subjek, inilah khabar dia. Baik, saya nak tanya tuan-tuan satu soalan cuba tuan-tuan pergi dekat surah Fatihah. Okey, tuan-tuan jumpa Alhamdulillah. Okey, kita ambil ni satu rangkap
Rabbil alamin ni kita tinggalkan dulu. Okey, alhamdulillah. Ini sebenarnya satu rangkap tuan-tuan. Segala puji untuk Allah. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Okey, ini rangkap isim ke rangkap fi'il tuan-tuan? Tentulah tuan-tuan kata, ustaz ni rangkap isim lah ustaz. Sebab apa? Sebab dia dimulakan dengan isim. Betul ke tidak? Okey, cuba tuan-tuan tolong dekat saya. Tuan-tuan kena cari kalau rangkap isim, subjek dan khabar. Betul ke tidak? Okey, tuan-tuan bagi tahu dengan saya mana subjek dia, mana khabar dia. Alhamdulillah saja. Rabbil alamin ni kita tinggalkan. Alhamdulillah saja. Ini ialah satu rangkap. So, bagi tahu dengan saya mana subjek dan mana khabar. Mana subjek dia dan mana khabar dia. So, tuan-tuan tolong saya hantar ke 010 817 3131. 817 3131. Okey tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jom kita ambil teknikal untuk ayat ni tuan-tuan. Okey, yang pertama ni ialah rangkap isim. Betul ke tidak? Ni ialah rangkap isim. Kalau rangkap isim, tuan-tuan kena cari subjek dan khabar dia, dan itulah soalan saya yang tuan-tuan kena jawab sebagai soalan kuis. Okey, sekarang ni apa kalimat pertama yang tuan-tuan jumpa? Kalimat yang pertama ialah alhamdu. Ini isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Ini ialah kalimat isim. Isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa tuan-tuan? Cuba jawab. Ini ialah isim yang biasa. Betul ke tidak? Jadi kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab tuan-tuan? Dia tentulah mu'rab, betul tak? Jadi kalau dia mu'rab, cuba jawab dengan saya. Kalau dia mu'rab, dia ni tengok pangkat dia. Pangkat dia sedang berpangkat marfu' ke mansub ke majrur tuan-tuan? Dia sedang berpangkat marfu'. Mana tanda marfu' dia? Tanda marfu' dia dhammah di hujung. Betul ke tidak? Tanda marfu' dia dhammah di hujung. Ya, itu tanda marfu'. Baik, kalimat berikutnya apa? Li. Li ni isim ke fi'il ke haraf? Dia haraf. Haraf apa? Haraf jar. Apa makna li? Bagi ataupun untuk. Haraf jar. Apa kerja haraf jar? Kerja haraf jar membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Mana kalimat isim selepas li ni? Allah lah. Betul ke tidak? Okey, kita pergi pada kalimah Allah. Okey, kalimah yang mulia ni isim ke fi'il ke haraf? Ustaz tak payahlah tanya, tentulah isim. Ya. Alif lam lam ha, dia ada al dekat pangkal dia tapi tak nampak sebab dari segi bacaan kita tak sebut al tu. Tak ada li Allah, tak ada lillah kita kata kan, dia tak ada li Allah, tapi sebenarnya ada li kemudian alif lam lam ha, cuma tidak ditulis sebabnya tulisan ini diraikan pembaca. Dia tidak raikan ejaan dia yang sebenar. Okey, Allah tu isim ke fi'il ke haraf? Tentulah isim. Baik, kalimah yang mulia ni kalau dalam pengajian kita dia isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa tuan-tuan? Dia tentulah isim biasa. Jadi kalau isim biasa, kalimah Allah ni pangkat dia apa? Marfu' ke mansub ke majrur tuan-tuan? Tuan-tuan tengok ujung dia baris bawah. Jadi kalau ujung dia baris bawah, pangkat dia apa? Marfu' ke mansub ke majrur tuan-tuan? Pangkat dia tentulah majrur. Mana tanda majrur dia? Tu kasrah. Tu maksud dia. Okey, Rabbil alamin. Cuba tengok Rabbil alamin . Okey, kalimah berikutnya Rabbi, Tuhan ataupun yang memelihara. Al-alamin maknanya alam-alam . Baik tuan-tuan, Rabbi. Rabbi maknanya Tuhan. Ini isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Tuhan. Ini tentulah kalimat isim. Tanda isim dia mana? Tanda isim dia ni ujung dia kasrah. Rabbi ni kasrah. Okey, kalau Rabbi ni kalimat isim, dia ni isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa tuan-tuan? Ini ialah isim biasa. Kalau isim biasa, cuba tuan-tuan tengok pangkat dia apa. Dia sedang berpangkat marfu' ke? Rabbu sedang berpangkat mansub ke? Rabba atau sedang berpangkat majrur? Rabbi. Dia sedang berpangkat majrur. Betul ke tidak? Dia sedang berpangkat majrur. Mana tanda majrur dia? Ni kasrah. Okey, al-alamina. Al-alamina. Okey, al-alamina apa maknanya tuan-tuan? Maknanya sekalian alam ataupun dalam konteks terjemahan Al-Furqan kita sebut alam-alam. Okey, saya letak dulu terjemahan dekat sini. Baik tuan-tuan, al-alamina maknanya alam-alam. Ini isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Alam-alam. Inilah kalimat isim. Ya, baik. Ini isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Ini ialah isim biasa. Tapi tengok ni, ada ina di hujung kan? Ini isim biasa, dia kalimat jamak, dia jamak muzakkar salim. Ya, baik. Kalau jamak muzakkar salim, jamak muzakkar salim, dia ni mabni ke mu'rab? Dia isim biasa tuan-tuan . Kalau isim biasa mabni ke mu'rab? Dia mu'rab. Betul ke tidak? Okey, tuan-tuan tengok dia ni mu'rab marfu' ke, mu'rab mansub ke, mu'rab majrur? Iaitu nanti kita belajar kemudian. Jamak muzakkar salim dia ada apa kita panggil? Dia ada teknik yang khas untuk tuan-tuan tengok. Dia ni marfu' ke mansub ke majrur. Dia kalau marfu' dia bukan pakai dhammah, dia pakai benda lain. Dia kalau mansub bukan pakai fathah ni. Ustaz, mansub sebab ujung dia fathah. Tak. Jamak muzakkar salim dia ada kaedah lain. Ustaz, dia majrur ustaz. Majrur dia dengan majrur dengan tanda lain, bukan dengan tanda kasrah. Tapi kita belajar kemudian tuan-tuan. Itu kita tak belajar hari ni. Nanti saya bahaskan pada tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Kita balik pada soalan saya, soalan kuis tadi.
Okey, alhamdulillah ni merupakan satu rangkap. Betul ke tidak? Baik, dia merupakan saya nak tanya dia rangkap apa? So dia rangkap isim lah, tuan-tuan boleh jawab sebab dimulakan dengan kalimah isim. Okey, sekarang ni kalau rangkap isim, tuan-tuan kena cari dua maklumat. Tuan-tuan kena cari subjek dan kena cari khabar. Bagi tahu dengan saya mana subjek dan mana khabar. Alhamdulillah ni saja. Subjek di mana, khabar di mana, tolong hantar ke 010-817-3131. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.